yang menggunakan mic yang ada. Bismillah. Sebaiknya perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Hazim bin Cik Hasim daripada Kota Baru. Baik, soalan saya ada dua. Yang pertamanya, hari ini kita dengar tentang isu politik umat Islam di peringkat antarabangsa yang dihuraikan dengan Tuan Guru dengan begitu padat, yang kalau kita tidak fokus mungkin kita tidak akan tahu apa-apa. Baik, pertemuan yang besar hari ini kita lihat juga di antara blok Islam yang boleh dikatakan yang diwakili oleh Iran dan juga Amerika yang berbalah pada hari ini. Cuma sebahagian daripada kita mungkin terkeliru dan mungkin sukar untuk menyokong Iran apabila mana bertembung dengan Amerika, kerana sebahagian daripada kita menyatakan Iran ini Syiah, dan bagi mereka Syiah adalah sama sahaja akidahnya dengan mereka, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana bertembung dua blok ini, di mana kita nak duduk? Apa kita nak sokong? Jadi minta penjelasan lah dalam isu yang cukup padat ini, supaya penjelasan ini kita boleh hadam dengan sebaik mungkin. Yang keduanya, sebahagian daripada kalangan kita, asatizah kita, hari ini bercakap menidakkan kewajipan kita mendirikan khilafah yang diperjuangkan oleh gerakan Islam selepas kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah dahulu. Muncul gerakan-gerakan Islam untuk membangkitkan semula khalifah. Lalu tumbuhlah parti-parti Islam seperti kita di Malaysia PAS yang bercakap tentang ini. Tapi di kalangan kita sendiri ada orang mengaji, asatizah, orang bertalaki menidakkan ini, menafikan khalifah ini tidak wajib didirikan. Jadi minta penjelasan daripada Al-Fadhil yang mulia Tuan Guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dah dapat dua soalan. Satu soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tengku Muhammad Khafruddin daripada Dengung Terengganu. Cuma soalan saya adalah berkaitan dengan pemetaan dunia Islam. Tadi disebut oleh penyoal yang pertama berkaitan dengan gerakan Islam. Cuma saya nak tanya berkenaan dengan apakah impak pemetaan ataupun rancangan kuasa-kuasa besar dunia terhadap gerakan Islam yang di dunia sekarang. Sebab kita melihat selepas daripada revolusi yang berlaku di Mesir, Ikhwan Muslimin hampir lumpuh. Apa yang berlaku di Syria yang menyebabkan gerakan Islam di Palestin pun hampir lumpuh. Jadi apakah kesan pemetaan baru dunia Islam ini kepada gerakan Islam sedunia? Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi boleh tak? Kita sabar dulu. Kita bagi peluang kepada Tuan Guru untuk jawab. Ada 3 soalan, jadi dipersilakan pada Tuan Guru untuk menjawab. Lebih kurang 2-3 minggu yang lalu, seorang ilmuwan Arab Kristian, nama dia Profesor Dr. Nabil Khalifah, dalam satu interview dia atau ceramah dia menyatakan bahawa pada pandangan dia abad 21 adalah abad Islam. Dia Kristian, bukan Islam. Beliau mengatakan Islam itu ialah Sunni, bukan Syiah. Kerana majoriti umat Islam seluruh dunia ialah 80% adalah Sunni. Dominasi orang Islam adalah Sunni. Ini untuk menguasai dunia Islam mestilah Sunni. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang pimpinan Hizbullah yang Syiah mengatakan dia sedar bahawa kita orang Islam kalau nak pimpin dunia Islam mesti Sunni. Sunni. Jadi begitu. Kita kena sedar timbulnya mazhab-mazhab ini, Sunni, Syiah, Khawarij ini asalnya ialah mazhab politik. Tak melibatkan fiqh lagi pada awalnya, mazhab politik. Bila Nabi wafat, Nabi tak menentukan siapa jadi pengganti dia. Maka para sahabat yang berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah mengemukakan 3 calon. Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Keluarga Nabi dan mereka yang bersempati dengannya mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Kalangan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar. Ringkasnya.
Bila mereka mendengar hadis al-a'immatul min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy, mesti Quraisy. Ibnu Khaldun menghuraikan dalam mukaddimah, masuk Quraisy ialah kaum yang mendominasi umat Islam. Oleh kerana di masa itu umat Islam didominasi oleh kaum Quraisy. Maka Quraisy yang berhak menjadi ketua negara. Kalau kita baca dalam kisah Nabi-Nabi, Allah Ta'ala pilih Nabi-Nabi ada pendukung kalangan kaum dia. Kecuali Nabi Lut, tak ada kaum yang mendukung dia. Dia keseorangan, dia belasah oleh kaum dia. Dan dia disebut dalam hadis, tiap-tiap Nabi ada pendukung kaum dia. Begitu. Kalau di Malaysia ni, mestilah Melayu Islam yang mendominasi kepimpinan negara. Mesti begitu. Kalau dunia Islam ni, Sunni. Kemudian, perbezaan pendapat dalam calon khalifah ni selepas berlakunya perang Siffin, wafat Sayyidina Ali, berpecah umat Islam. Pandangan Ansar menjadi pandangan Khawarij. Ahlul Bait jadi pandangan Syiah. Pandangan Muhajirin pandangan Ahli Sunnah. Jadi begitu. Pada awalnya pertelengkahan dari segi politik. Bila Amawiyah menguasai pemerintah selepas Khulafa' Rasyidin, berlaku tekanan-tekanan terhadap Ahli Bait. Berlaku tekanan terhadap yang telah menyokong Amawiyah. Sistem pemerintahan sudah berubah. Pusat ilmu di masa itu ialah pusat bandar. Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Dimashq, San'a. Itu pusat bandar, Taif. Bila kalangan ini tertindas, menyebabkan mereka berhijrah, terpencil, jauh daripada ilmu, maka berlakulah masalah-masalah fiqh yang jauh daripada asas. Bukan sahaja fiqh, akidah jauh daripada asas. Asas Islam. Sehingga dalam Sunni timbulnya bukan saja fiqh Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, termasuk mazhab-mazhab kecil. Bukan saja 4 mazhab itu saja Ahli Sunnah, termasuk mazhab Zahiri, mazhab Ibn Sirin, mazhab Umar bin Abdul Aziz, mazhab Abu Sur, mazhab Sufyan bin Thawri. Ini mazhab Ahli Sunnah, bukan 4 mazhab saja. Cuma yang masyhur 4 mazhab. Dalam Syiah pula pecah. Imamiyah, Zaidiyah. Imamiyah berpecah pula kepada beberapa mazhab. Zaidiyah berpecah. Pecah lagi pula sehingga berpuluh mazhab. Kemudian Khawarij pecah pada Ibadi, pecah pada macam-macam. OIC melalui ulama-ulama yang dikumpulkan oleh OIC Majma' Fiqh di Mekah, yang bersidang di Mekah, bersidang di Jordan, membuat keputusan. Kesimpulannya, 8 mazhab dianggap sebagai orang Islam. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lemah. Iaitulah Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri, Isna Asyariyah, Zaidiyah dan Ibadi. Ini dianggap sebagai orang Islam. Mereka dibenarkan haji ke Mekah. Kitab-kitab mereka dibukukan oleh Azhar. Azhar mengeluarkan mawsu' fiqh mengandungi 8 mazhab ini. Ada fiqh. Fiqhnya ada, cuma khilaf. Ini khilaf yang merupakan benda cabang yang boleh diperbincangkan. Contoh dalam masalah hukum hudud sebagai contoh umpamanya. Sunni mengatakan rejam dengan batu. Ada kalangan mengatakan boleh tembak dengan senapang yang sudah kahwin. Dan sudah ada ulama Sunni mengatakan boleh tembak dengan senapang. Iran laksanakan hudud, tembak dengan senapang, tak kejam. Ini sebagai satu contoh. Arak sama-sama haram, sembahyang 5 waktu. Ini. Dalam masalah akidah, ada mazhab terpencil. Di kalangan Sunni pun ada, kalangan Syiah, kalangan Khawarij pun ada. Mazhab akidah yang sudah menyeleweng pada akidah yang sebenar. Kerana kejahilan berlaku. Contohnya di Malaysia ni, Ayopin dibesuk. Ayopin bagi ahli sunnah. Ayopin pun duduk dalam masyarakat. Kita tak boleh kaca bila Ayopin ada dibesuk, semua orang besuk ikut Ayopin berlaku. Tak boleh begitu. Itu satu pendekatan yang salah. Jadi kena kaji secara ilmu balik. Baca balik. Dalam bab ini, ulama-ulama yang berbincang, bukan orang awam yang bincang. Kena cari hujah-hujah mazhab, hadis-hadis yang kuat, yang tak kuat dikaji semula. Dan di sana ada kenyataan yang sangat positif oleh Imam Khamenei yang jadi imam di Iran pada hari ini. Beliau bertindak terhadap
ulama-ulama Syiah yang mencela sahabat dan ummahatul mukminin. Ini sudah kacau. Dan sudah ada kalangan dia yang bertindak terhadap yang pukul-pukul tubuh. Ini bukan daripada ajaran yang sebenar. Itu sudah ada keanjalan, ada fleksibel. Cuma kita jangan keras sangat. Jangan keras sangat. Masalah ini masalah orang Islam, bincang sama-sama orang Islam. Ulama yang bincang, dan orang awam yang bincang. Cari hujah-hujah yang kuat. Ini perlu. Dan sebab itu kita terima step positif majmuk fiqh yang dilaungi oleh OIC melibatkan ulama semua mazhab ini. Yang kedua tentang khilafah. Satu dua saya dah jawab dua sekali tadi. Tentang khilafah, tentang politik umat Islam. Politik umat Islam. Yang kedua tentang khilafah. Kita kena sedar perkataan khilafah ni dia satu perkataan yang disebut dalam Quran. Dalam Quran bukan sebut khilafah a'immah. Imam disebut dalam Quran. Dalam hadis sebut imarah. Dalam hadis sebut siasah. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Riwayat Imam Bukhari. Bani Israel jadi nabi-nabi mereka adalah ahli-ahli politik. Nabi-nabi ini bukan sahaja berdakwah termasuk berpolitik. Dalam Sahih Bukhari. Itu perkataan hati saja. Cuma ada kalangan kita ni dia tahu khilafah. Perkataan tu saja. Duduk gonyai khilafah tu lah. Perkataan lain dia tak terima. Yang pentingnya bukan perkataan itu. Yang penting ialah isi kandungan Islam yang berkuasa. Itu nama khilafah ke, nama republik ke, nama apa ke. Itu istilah saja. Yang pentingnya ialah melaksanakan syariat Allah yang didaulatkan. Itu yang penting. Dan kita kena sedar. Kalangan mengatakan bahawa pemerintahan yang tak wajib, itu bercanggah dengan Islam. Bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis. Bercanggah dengan ijma' ulama'. Quran menyebut ayat-ayat yang banyak. Antaranya ayat ulil amri. Disebut dalam Quran. Ayat wa anikum bainahum bima andallah. Ayat Quran yang mengatakan tentang undang-undang jenayah. Undang-undang antarabangsa. Semua undang-undang ni tak boleh laksana, kena ada negara. Kalau tak ada negara tak boleh. Kita tak boleh. Orang curi di rumah kita pakai gak, ambil kapok, kerat tangan sendiri. Tak boleh. Itu bukan berarti kena ada mahkamah. Kena ada saksi. Kena ada negara yang mengendalikan. Itu ayat-ayat Quran. Dan Nabi-Nabi menegakkan negara. Nabi Sulaiman, Nabi Daud menegakkan negara. Nabi-Nabi ini bukan sahaja berdakwah menghadapi orang ramai. Termasuk berdakwah menghadapi pemimpin-pemimpin di zaman dia. Mengajak pemimpin memerintahkan hukum Allah. Ini perjuangan Nabi-Nabi. Quran melaporkan itu semua. Kemudian sunnah pula Nabi kita berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah Mekah ke Madinah ni bukan kerana nak pergi berniaga di sana. Nak tanam kelapa sawit. Nak tanam kurma. Untuk menegakkan negara. Dan Nabi buat perjanjian. Inilah amalan sunnah Nabi secara praktikal. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat ijma'. Bukan khilaf lagi. Semua sahabat ijma' berkumpul di Khilafah Bani Sa'idah untuk pilih siapa jadi ketua negara. Sehingga urusan jenazah Nabi semayang saja. Bila Nabi wafat, semayang masing-masing, tak ada imam. Sudah semayang, pergi mesyuarat. Beberapa orang saja yang mengendalikan urusan mengebumikan jenazah. Sehingga ada ulama mengatakan, mereka menganggap memilih pemimpin negara lebih utama daripada menanamkan jenazah Nabi SAW. Ini sangat penting. Pandangan mengatakan pemerintah tak ada dalam Islam, ini pandangan Bible, pandangan Kristian, bukan pandangan Islam. Yang kita kena tolak. Kemudian pemetaan dunia baru Islam. Dulu perjanjian Sykes-Picot. Sekarang ni ada peta baru yang dilakarkan oleh Condoleezza Rice, Colin Powell dan lain-lain lagi. Mereka cerita dia nak bagikan utara Afrika tu ada Arab, ada Barbar. Ada negara untuk Arab, untuk Barbar. Sudan ada dua puak, Sudan Afrika dan Sudan yang Arab. Mesir Arab dengan Mesir Koptik. Dia nak bagi begitu. Iraq dia dah berjaya buat. Iaitulah Kurdis, kemudian Syiah. Ini Iraq dia berjaya. Kalau sekiranya rakyat Iraq tu bersatu tak dipecah, campur Arab, campur Kurdis, campur Turkoman,
Sunni adalah majoriti. Tetapi oleh kerana kuat sangat Sunninya, Arak suku, Turkoman suku, Kurdis suku, Turkoman dengan Kurdis, Turkoman dengan Kurdis bersatu. Ada negara, wilayah dia. Arak di selatan, bila capur Arak sama Arak, Syiah majoriti. Mereka Syiah menguasai. Itu kerana apa? Kerana kuat dah lalu bergaduh Sunni Syiah ni. Ini. Mereka berjaya melakukan peta itu. Ini kita kena sedar. Termasuklah benua India. Bila India mencapai kemerdekaan, ada teori kalangan orang Islam juga, India satu India. Orang Islam berdakwah. Kerana pun ada kerajaan Mughal di India. Tak ada masalah. Islam boleh berkembang. Tapi penjajah tak mahu. Supaya jadi masalah. Dia pecahkan satu Pakistan, satu India. Pakistan pula Pakistan Timur, Barat. Yang Timur, Bangla. Yang Barat, Pashtun. Mula-mula India, Pakistan. Lepas tu Bangladesh. Jadi 3 negara daripada satu negara. Ini dia buat. Dan di sini pun ada rancangan. Contohnya Malaysia Timur, Malaysia Barat. Kita duduk kali Malaysia Barat. Kelari ni. Dia boleh masuk. Kalau kita alpa. Sabah Sarawak buat negara suku. Kelantan Terengganu buat negara suku. Buat negara suku. Ini agenda yang kita kena sedar. Kita umat Islam betul bersatu. Saya terlibat dalam mendamaikan Aceh. Saya terlibat 2 kali pergi berjumpa pemimpin Aceh. Aceh tak mahu berdamai dengan negara. Kerana apa? Kerana Jawa. Tak boleh buat kira dengan Jawa. Jawa ni kafir. Kafir Jawa. Saya kata kepada pemimpin Aceh, jangan kata begitu. Islam jangan di Aceh saja. Indonesia atau majoriti orang Islam. Jangan kata angkat Aceh ni. Di sana ada orang Aceh yang dia fikir 80 tahun dulu. Dia fikir 100 tahun dulu. Ini silap. Kita patutnya kita nak bersatu. Jangan begitu, tak boleh. Akhirnya Alhamdulillah, kita berjaya damaikan Aceh dengan Jakarta. Tak berpecah. Kemudian Irian, dia kacau Irian sekarang ni. Irian kita baca nama begitu duduk tengah huru-hara. Ini ada agenda barat. Apa lagi di Irian tu kaya dengan hasil bumi, dengan emas dan sebagainya. Nak kacau Indonesia. Kita harap sahabat kita Indonesia dapat mengatasi masalah ini. Dan saya pergi ke Indonesia dengan Tan Sri Khalid, rakan-rakan lain yang kenal dengan tokoh-tokoh politik dan NGO Indonesia. Kami bincang. Jangan bagi peluang pada dia, jangan jadi macam negara Arab. Ini adalah karam peta baru yang dia nak buat. Di Afghanistan. Afghanistan selepas mereka halau Soviet. Soviet dah halau daripada Afghanistan. Ada 3 kaum yang besar. Pashtun, Tajik dengan Uzbek. 3 puak di Afghanistan. Berkelahi 3 puak ini. Semuanya berjihad atas nama Islam. Tapi orang Tajik kata dia kena kuasa. Orang Pashtun kata dia kena kuasa. Uzbek kata dia kena kuasa. Berkelahi. Mujahidin sama mujahidin. Sama-sama semangat Islam belaka. Akhirnya dia gunakan Taliban. Taliban ni maknanya pelajar pondok. Yang mengaji perkara kat pondok je. Mengaji matan, tak mengaji hukum dengan luas. Dia guna ni, kamulah beri senjata, beri kereta perisai, perang. Kalahkan mujahidin, naik Taliban. Bila Taliban naik Afghanistan, wajib mazhab Hanafi. Tahu janggut wajib. Kalau janggut pendek, kena takzir. Mazhab Hanafi kata wajib tahu janggut. Orang puan tak boleh sekolah. Dia bawa dia punya akalan dia. Dia tak tahu zaman Nabi tu orang puan mengaji juga. Dia mengaji sekolah tu saja. Akhirnya Taliban tak benar. Kerah terhadap mereka yang ada dadah. Saya juga cerita, terdapat kalangan mereka ni yang kerja dadah. Kerja candu di Afghanistan. Ini terlibat semua. Lalu dia sapu Taliban. Sapu Taliban. Naik kerajaan yang ikut dia. Ini berlaku. Ini peta baru. Pernah almarhum Nabi Arbakan nak buat gagasan 8 negara Islam. Iaitulah Turki, Nigeria, Mesir, ambil negara Arab, Pakistan, Bangladesh, Iran, Malaysia, Indonesia. Rancangannya ialah untuk nak satukan 8 negara Islam dulu. Ala EU. Ekonomi sama. Mata wang dinar. Tukar dengan dolar dengan euro. Pakai dolar. Kerjasama ekonomi, kerjasama apa? Arbakan digulingkan oleh tentera tahun 98.
Soeharto digulingkan. Habis berlaku kacau balau. Ini. Sebarang usaha nak satukan orang Islam, dia akan kacau. Akan kacau. Ini kita kena sedar. Sebab tu orang Islam kena faham. Kita mengalami kelemahan pemimpin dan kelemahan ulama, kejahilan umat. Ini masalah yang kita hadapi. Ulama kita tak mengaju, tak faham masalah-masalah politik. Dia mengaji bab ibadat, bab manakahat, bab itu saja. Bab siasat syariah tak mengaji. Siasat syariah sebahagian daripada Islam. Kita kena sedar Imamul Haramain. Sekarang kita siasat syariah, Riyas. Mawardi kan Ahkam Sultan Imam Nawawi ada bab siasat syariah. Kita tak baca ini semua. Mengaji separuh. Akhirnya politik kita dimainkan oleh orang. Padahal banyak benda yang kita boleh buat. Tapi kerana kelemahan kita, berlaku pertembungan antara kita sendiri. Jadi kena selesaikan secara ilmu, kesedaran dan kefahaman. Wallahualam. Ya. Mana lagi? Satu lagi yang mungkin boleh sentuh oleh Tuan Guru, iaitu pemetaan dunia Islam ni sejauh mana kesan dia kepada gerakan Islam, macam Ikhwan Palestin, kesan dia kepada gerakan Islam seperti Ikhwan, seperti Palestin, seolah-olah mereka telah begitu jauh terpinggir. Apakah kesan kepada gerakan Islam? Kesan dia pada gerakan Islam menyulitkan perjalanan gerakan Islam. Dengan sebab itu, saya beri pandangan kepada rakan-rakan saya daripada parti Islam di luar negara supaya masalah dalaman negara kita biar kita selesai sama kita. Jangan kita terima agenda lain, peta lain, strategi diatur orang lain, kita lebih faham tentang negara kita. Kita kena atur negara kita sendiri. Ini saya kena. Kalau kita sama-sama kita berlawan, kita jadi wakil bagi musuh untuk lawan sama sendiri. Jadi begitu. Dengan sebab itulah, maka di Malaysia ni saya usahakan pemimpin UMNO, kita buat muafakat nasional. Dalam masa yang sama kita ajak parti-parti Melayu balik ke pangkal jalan. Kita kena bersatu dengan Islam. Dalam masa yang sama, kita beri faham kepada rakan yang bukan Islam, masyarakat majmuk. Jangan takut pada Islam ni. Kita nak Islam memimpin. Islam adil untuk semua. Contohnya kita mahu kepimpinan negara mesti orang Islam. Ini bagi Malaysia. Kerana Malaysia ni negeri orang Melayu. Dia kata dok orang Melayu pun datang. Kalau orang Melayu pun datang, tak ada negeri orang Melayu ni. China ada negeri China, India ada negeri India, Melayu tak ada negeri. Betul ke gitu? Ini satu pandangan yang salah, kita kena sedar. Apa yang menarik ialah kita Melayu ni masih ada roh Islam yang sangat kuat. Kita dikumpul oleh British, masyarakat majmuk. British bawa orang India, bawa orang China, bawa di sini. China dijajah juga dulu. Hak dia jajah bekerja di sini. India dijajah juga, dibawa kerja di sini. Tujuannya dia bekerja. Orang China kerja di Lombong, orang India kerja di estate. Kerja bagi pihak British, untuk asli British. Kita Melayu, dia tinggal kita. Semua kena untuk British belaka. Orang Melayu jadi polis, jadi askar. Itu je lah orang Melayunya. Untuk bagi pihak dia. Kemudian selepas tinggal, supaya kita gaduh. Kita gaduh, dia boleh ambil peluang pula. Tapi alhamdulillah, kita orang Melayu ni diajar, macam saya kata tadi, pada mukadimah tadi. Manusia ni ada ummah ijabah, orang Islam, ada ummah dakwah. Ummah dakwah ni ialah semua bangsa. Semua bangsa ni adalah kita anggap sebagai keluarga kita. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam, tapi kita kena tunjuk dia apa dia Islam. Tunjuk adil untuk semua. Ini tanggungjawab kita. Jadi uslub inilah yang kita laksanakan di Malaysia. Kita tak perlu kepada tunjuk ajar orang lain. Kita ada negara kita. Negeri lain tak sesat masalah. Kerana masing-masing jepuk. Mula-mula kelahi sama sendiri, lepas tu dapat bantuan luar. Ada Rusia tolong, ada Amerika tolong, ada Perancis tolong. Ada ni tolong. Berlawan sama sendiri. Lawan sama sendiri, beli senjata orang, dengan duit kita, bunuh sama-sama kita. Hasil negeri dia ambil.
Kita habis piti buat perang sama sendiri. Ini. Jangan jadi begitu. Saya minta supaya negara lain, rakyat-rakyat lain pilih pendekatan demokrasi macam kita di Malaysia ni. Kita faham ni Allah berapa puluh tahun dah kita sabar. Puluh tahun. Kita kena tekan, kelahi sama-sama kita, kelahilah. Kita sabar. Tapi kita nak orang Islam terus berkuasa. Ini kemahuan kita yang kita nak. Alhamdulillah hasil daripada kita mengambil uslub ini, kerajaan Kelantan boleh bertahan. Kerajaan pertama dulu 20 tahun. Ini kat dia nak sampai 30 tahun dah. Di Indonesia 2 tahun je. Di Turki tak boleh nak isytihar sebagai parti Islam. Turki. Perlembagaan kita mesti parti sekular. Parti Islam tak boleh. Negeri Arab jadi macam tu. Kita jadi macam ni. Kita terimalah macam ni dulu. Apa tak boleh dapat semua, kita ambil apa yang boleh kita buat. Alhamdulillah berlaku kesedaran makin meningkat, makin hari makin baik. Kita menghadapi orang Islam yang tak faham Islam dan orang yang bukan Islam yang lebih tak faham Islam. Dua-dua ni kita kena beri faham. InsyaAllah kita selamat. Wallahu a'lam. Kita telah mendengar jawapan-jawapan dan ulasan-ulasan yang sangat padat daripada Tuan Guru yang menegaskan kepada kita betapa pentingnya umat Islam mesti menyelesaikan masalah dalam mereka sesama mereka sendiri. Kita dapat peringatan daripada pihak Urustia, masa berbaki 10 minit lagi. Jadi untuk seterusnya pihak majlis ingin menjemput sekali lagi Tuan Guru untuk menggulung perbincangan pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyaksikan dunia yang mengakhiri zaman mutaakhir, kegagalan ajaran-ajaran yang lain daripada Islam, khususnya dalam aspek politik. Di abad yang lalu kita menyaksikan keruntuhan Soviet Union, menandakan ideologi komunisme dan anak buahnya sosialisme gagal menyelesaikan masalah negara. Kita sedang menyaksikan liberal kapitalisme barat merudum. Termasuk sistem barat juga merudum. Di negara barat hari ini hilang institusi keluarga, roh sudah tidak ada lagi. Kita saksikan bagaimana keluarga dengan keluarga. Contohnya orang tua dijaga oleh anjing. Anak tinggal rumah. Gereja naik hutan, naik gok gereja. Kena gerejanya masa kahwin, itu kalau kahwin. Masa mati, kena gereja. Kalau tidak pakai bakar begitu aja. Negara pada ini kegagalan barat yang kita saksikan. Kegagalan ini memberi ruang bagi kita untuk memperkenalkan apa dia Islam. Cumanya mereka menghalang kita nak perkenalkan Islam itu saja. Dengan sebab itu kita orang Islam sendiri kena bersatu. Kena bersatu sama kita, kena balik kesedaran, keinsapan kita orang Islam sendiri. Selesaikan masalah kejahilan umat tentang menyeluruhnya Islam ini. Islam bukan sahaja menyeluruh, Islam memerlukan tajdid. Sebagai satu contoh saya nak sebut di sini. Zakat. Zakat adalah menyelesaikan masalah ekonomi. Orang Islam zakat, orang bukan Islam ambil cukai. Untuk selesaikan masalah ekonomi. Nak selesai masalah ekonomi zakat ni, contohnya masa tak cukup dalam masalah fakir miskin. Cara bantunya beri RM50, RM100. Orang minta sedekah beri, bagi orang miskin. Itu sementara saja. Mesti gunakan zakat, gunakan wakaf untuk menjana ekonomi umat Islam. Sebagai satu contoh,
teori mentajikkan zakat. Katalah ada negeri yang zakat dia sampai bilion zakat. Kalau bilion ni boleh buat industri. Sebagai contoh, buat industri. Buat industri, kumpul berapa orang miskin. Tahun ni, dalam industri ni, 300 orang. Ini saham dia, gaji dia. Bermakna kita bebaskan daripada kemiskinan, 300 orang. Buat nelayan, bagi pakai miskin. Nelayan yang tak mampu, 5 orang, nak wabul. Barulah zakat menyelesaikan masalah kemiskinan. Kemiskinan makin hari makin kurang. Kedua bagi RM50, RM50, RM100, dah lah hak yang ada tak selesai. Hak baru makin miskin pula. Bertimbul-timbul. Sedangkan zaman Islam dulu menyelesaikan masalah kemiskinan. Zaman Umar bin Abdul Aziz sebagai contohnya, menyelesaikan masalah betul. Sehingga zaman dia, hasil negara melimpah. 8 bahagian zakat, dibahagi semua. Masih ada lagi duit zakat yang tak habis dibahagikan. Lalu, Umar bin Aziz buat bahagian yang ke-9. Mereka yang perlu. Dia ijtihad begitu. Kalau pakar begitu, oh ni, tak boleh. Contohnya kita kena sedar. Ini ulama-ulama kita kena faham. Dalam masalah tajdid. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau buka kitab Syafi'i yang boleh jadi rakyat ialah orang bukan Islam, Yahudi, Kristian, Majusi. Ini mazhab Syafi'i. Kita baca kitab fiqh mazhab Syafi'i, orang Hindu, orang Buddha tak boleh jadi rakyat. Kerana kitab fiqh mengatakan Yahudi, Kristian, Majusi saja. Ini. Kerana Imam Syafi'i dia duduk di mana? Duduk di Mekah. Duduk Madinah. Tak ada Hindu seorang pun sana. Tak ada Buddha seorang pun. Abu Hanifah dia tinggal di Iraq. Mazhab dia tersebar di India. Di Afghanistan. Ada Hindu, ada Buddha. Maka mazhab Hanafi membenarkan orang lain yang bukan Yahudi, Kristian, Majusi menjadi rakyat. Dan sebab itu kita melihat bagaimana pendakwah yang bawa Islam di sini fleksibel dalam menyatakan hukum fiqh. Dia tidak jumuk dengan mazhab Syafi'i saja. Ini bukan bermakna kita talfiq, tidak. Dalam masalah politik, kita kena fleksibel. Satu contoh. Kita terima demokrasi, pilihan raya. Tak ada dalam kitab demokrasi ini. Tak ada dalam kitab. Betul tak ada dalam kitab. Bukan semua tak ada dalam kitab tu Nabi tak buat. Contohnya bila Nabi nak hantar surat kepada raja-raja. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, raja-raja ni kalau tak ada rubber stamp, dia tak terima surat. Lalu Nabi suruh buat rubber stamp, buat khatam. Khatamnya orang kafir buat. Nabi pakar. Supaya surat dia rasmi. Bukan semua orang kafir kita tolak belaka. Ini kena faham. Ini ada lambat siasat syariah. Kita kena sedar, kena faham. Contohnya ada perkara pembaharuan. Saidina Osman buat sebagai contohnya. Semua jemaah bang 2 kali. Zaman Saidina Osman. Belum tu bang semua jemaah bang sekali je. Bila bang sekali zaman Nabi, bang sekali. Zaman Abu Bakar bang sekali, zaman Umar bang sekali. Bang sekali orang tak bagi masjid lagi. Kosong lagi masjid. Saidina Umar suruh bang 2 kali. Ini Saidina Osman buat pembaharuan dalam bank untuk membuatkan orang datang ke masjid. Ini kena faham. Ini termasuk dalam siasat syariah. Dalam bab ibadat pun ada siasat syariah. Ada tak dalam syarat haji buat pasport? Tak ada syarat haji buat pasport. Ambil visa ada tak? Dah sampai visa lah. Pergi Mekah itu je. Tak bukan kitab sangat. Ini termasuk dalam siasat syariah. Untuk nak jaga keselamatan kena pakai pasport. Pakai visa. Ini kena faham. Ini sebagai contoh-contoh yang ulama-ulama kita kena mengaji dan kena faham. Barulah kita ulama dengan umarak ni. Umarak pula yang tak tahu Islam, kerana kita tak beritahu apa dia Islam, ambil orang putih. Ambil orang barat satu persatu. Ini kena ada pertemuan, kena ada perbincangan. Barulah jadi molek kita balik kepada Islam. Zaman Saidina Umar, saya nak sebut contoh. Saidina Umar tugaskan Abu Hurairah pergi ke Iraq. Pungut hasil. Pungut hasil di Iraq. Parsi jatuh. Banyaklah duitnya buat balik. Saidina Umar tanya, wahai Abu Hurairah, berapa banyak awak buat balik duit?
Beliau kata 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar. Sejuta tak ada lagi masa tu. Sayyidina Umar kata, awak ni mengantuk. Balik tidur dulu. Ambil orang pulang balik. Balik, berapa? Awak balik. 100,000 dinar. 100,000 dinar. Sebenarnya. Supaya orang tahu dia cakap kaca orang putih lah pergi di Amerika. Dia reti $1 je. Berapa? $1. Berapa? $1. Berapa? $1. $10 kan 10 kali. Kalau 1,000 dah habis nafas nak sebut dah. Itu ceritanya. Ini. Lalu saya mau tanya, macam mana nak buat duit ni? Banyak ni. Nak suka ke nak timbang? Sahabat wahai Amirul Mukminin, negara-negara besar yang ada buku kira-kira dia. Buku kira-kira dan dia masuk kira-kira dan kena tambah angka-angka tu. Ada cara kira-kira dia. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, gaji sama. Gaji ketua hakim dengan kehaningan supaya. General dengan private supaya gaji. Zaman Nabi jadi begitu. Zaman Sayyidina Umar tengok orang Parsi, orang Rom ada skim gaji dia. Lalu Sayyidina Umar melakukan tadwinud dawawin dalam istilah dia. Adalah taqsimul ata. Orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, gaji dia mahal. Ada orang masuk selepas Fathu Makkah. Ahli Badar gaji mahal daripada mereka yang bukan ahli Badar. Orang yang lebih ilmu dia, tugas dia mahal pada mereka yang kurang peranan dia. Saya dah nama buat begitu. Inilah sistem pergajian yang dibahaskan oleh Islam. Kita kena sedar. Nabi ada peruntukan untuk dia. Oh, Nabi tak ada gaji ke? Dan Nabi makan juga Nabi. Ada peruntukan daripada ghanimah, daripada faid, daripada macam-macam. Tidak daripada zakat. Daripada hasil negara. Daripada adanya peruntukan untuk Nabi dan keluarga-keluarga dia. Sehingga bila Nabi wafat, Sayyidina Umar membahagikan ilaun pada ummahatil mu'minin radhiyallahu anha. Ini disebut dalam kitab Al-Kharat karangan Abi Yusuf. Al-Amwal Abi Ubaid. Disebut dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Ini. Jadi kena baca kitab-kitab ni. Kalau boleh, kitab-kitab Ahkam Sultaniyah, Al-Mawardi dan Mazhab Syafi'i dan kitab ini kena mengaji, kena baca supaya kita faham tentang Muqaddimah Ibn Khaldun tentang masalah semasa. Muqaddimah ni adalah pendahuluan pada kitab Tarikh Ibn Khaldun. Dekat ratus-ratus muka, tebal. Buku tarikh dia orang tak baca muqaddimah dia. Dalam muqaddimah ni segala ilmu, politik, ekonomi, semua ada. Ilmu perancangan bandar pun ada. Imran, perancangan bandar. Ibn Khaldun kata, nak bina suatu bandar, mestilah satu kawasan yang mudah orang nak pergi. Yang menghidupkan perniagaan, yang menghidupkan banyaklah. Jadi kena baca kitab-kitab macam ni. Barulah kita boleh tunjuk kenapa dia Islam. Setengah kita tu saya pernah ada, saya tak sebut nama lah. Interest halal ke tak? Halal apa tak ada kitab fiqh. Kitab fiqh ada riba je, interest tak ada. Nak cari suti-suti dalam kitab fiqh. Kita kena sedar, kitab ni ada zaman dia. Kita ni sekarang tahun berapa? Tahun tu ada masalah dia. Tahun lain ada ulama lain pula. Timbulnya khilaf-khilaf ulama ni kerana negeri yang berbeza. Kerana masa yang berbeza. Ini masalah porong, masalah cabang. Ulama-ulama ni tak balah sebenarnya. Tak balah. Cuma mereka beri pendapat berdasarkan kepada waqi' realiti masyarakat tempat dia. Ini kerana sebab-sebabnya kan masalah. Khususnya masalah politik, masalah mentadbir negara. Wallahu a'lam.